Ini tipuan-tipuan nafsu. Sebab itulah saya dah beribu-ribu kali cakap, nak taubat pun kena ada guru mursyid. Nak taubat pun kena ada pembimbing kita, agar kita tidak terjebak kepada tipuan-tipuan syaitan dan nafsu. Orang itulah. Kalau sekiranya seseorang ini ada ilmu, ada ilmu, tapi tak ada kerohanian dan tak ada bimbingan guru mursyid, dia tak akan menghalang seseorang ini untuk bertobat. Sebab orang itu dah tahu bila mana dia tidak bertobat itu adalah dosa besar dan bercanggah dengan ilmu yang dia ada. Paham tak para jemaah? Paham ke jamaah TikTok? Paham. Jamaah TikTok dan TokTok, paham tak? Dia akan cakap, cepatlah bertobat, cepat bertobat. Oke, dia bertobat. Astagfirullah. Tapi syaitan itu, apa yang dia nafsu dan syaitan buat? Dia tidak akan mengajak seseorang yang bertobat ini untuk mencari guru. Sebab kunci kesempurnaan taubat itu ada pada guru. Bukan pada pribadi guru itu, tapi pada bimbingan dan pentarbiahan guru mursyid. Dia akan buat kita rasa seronok dengan ibadah sunnah itu. Sampai jumpa, tak perlu pun jumpa dengan orang ramai, tak perlu. Banyakkan ibadah aja, ibadah. Banyakkan sholat sunnah. Sebab dia boleh menutupi dan juga menampar kesilapan masa lalu. Betul. Apa yang dia cakap itu betul. Selagi mana ibadah sunnah telah sempurna ditunaikan. Sebab ibadah wajib telah sempurna ditunaikan. Sebab ibadah sunnah itu penampal kepada ibadah wajib. Saya dah selalu sampaikan kan. Malah ada di antara para ulama yang berpendapat di mana ibadah sunnah itu tidak sah, bukan hanya setakat tidak diterima oleh Allah, tapi bukan setakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ianya juga tak sah. Walaupun pandangan ini banyak ditentang oleh para ulama. Ada di antara ulama yang lain mengatakan sah tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia bergantung kepada penunaian kewajiban dulu. Paham tak para jamaah? Oleh yang demikian, fokus kepada ibadah wajib dulu, wajib. Wajib itu bukan setakat berkenaan dengan sholat. Di sana ada sholat, zakat, janji-janji kita. Di sana ada puasa. Di sana ada birrul walidain, berbakti kepada ibu dan ayah kita. Berbakti kepada suami. Kewajiban suami ke atas istri dan anak-anak untuk mentarbiyah itu kewajiban. Kita kena seimbang, bukan setakat perempuan yang kita tuntut untuk berbakti kepada suami dia. Suami pun wajib menunaikan kewajiban dia ke atas anak dan istri-istri dia untuk ditarbiyah. Kewajiban seorang guru mentarbiyah muridnya dan kewajiban murid tunduk dan patuh kepada gurunya. Dari dua hal lah. Ada kewajiban, ada hak dan kewajiban. Oleh yang demikian, para jamaah sekalian, dah entahlah berapa ribu kali saya sampaikan, kita ini bukan kurang istighfar dan taubat. Alhamdulillah, bacaan istighfar dan taubat kita, alhamdulillah. Siap je kita sholat terus astagfirullahaladzim. Tapi cara bertaubat kita tak betul. Bukan dari sudut susunan lafaz astagfirullahaladzim, bukan kurang fasih. Masya Allah, fasih sangat, dah belajar makharijul huruf dan lain sebagainya kan. Ustaz, saya baca soalan, Ustaz boleh? Jawab dulu, ada. Jadi, yang tidak sempurna itu adalah cara kita. Ilmu kita. Kesempurnaan taubat itu terletak bukan setakat pada lafaz yang kita sampaikan. Bukan setakat dari susunan ayat yang kita amalkan setiap hari. Itu budak-budak kecil ke hadapan nih. Pelajar-pelajar kita ada fase ucapan astagfirullahaladzim. Siap boleh buat sedih juga. Betul tak? Betul tak?
Siap boleh menangis. Tapi taubat bukan itu para jamaah sekalian. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Kesempurnaan taubat itu. Jadi macam taubat nih, saya bagi satu ilustrasi ataupun gambaran seumpama pokok. Ya, kan? Pokok. Kita nak agar pokok yang kita tanam ini subur, kita kena pastikan benih daripada pokok yang kita nak tanam, contohlah pokok durian ke pokok rambutan, tak kisahlah. Dia kena benih unggul. Oke. Lalu kemudian kita kena tanam di tempat yang bukan pokok yang subur. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Lahan ataupun tapak yang subur akan menumbuhkan pokok-pokok yang subur, seperti mana lahan ataupun tanah yang tandus tidak akan menumbuhkan kecuali pokok-pokok yang kering, tidak subur. Paham tak para jemaah sekalian? Lalu kemudian cukup tak setakat apa dia benih pokok itu yang unggulan, tanah pun tanah yang subur, tak cukup. Orang yang nak tanam pokok ini kena faham tentang cuaca. Dia kena pastikan cuaca ataupun masa di mana dia tanam pokok ini adalah masa yang sesuai. Paham tak para jemaah sekalian? Lalu kemudian dia kena tahu kedalaman menanam pokok itu, menanam apa dia, benih pokok itu macam mana. Lalu kemudian kena letak baja lah. Dalam bahasa Indonesia dipanggil baja. Baja itu pupuk dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian kena jaga persekitaran dia. Ya. Ada apa dia tunas-tunas yang tidak diperlukan kena potong. Oh, panjang cerita dia. Hanya orang-orang yang pakar perkebunan yang paham. Taubat ini lebih rumit, lebih leceh istilah kita dibandingkan menanam pokok. Dah berapa kali dah kita tanam pokok bunga tapi gagal? Dah pernah tak? Para jamaah. Udah beli pokok bunga cantik-cantik, kita letak kat pasu kita. Bukan sebab pokok itu tak cantik. Bukan sebab pasu itu tak mahal, tak cantik. Tapi cara kita. Semua itu terhimpun pada diri guru mursyid. Semua maklumat yang kita perlukan berkenaan dengan bibit. Nah, bibit. Benih lah. Bibit itu bahasa Indonesia. Benih dia, cara dia, lalu kemudian masa dia, lalu kemudian apa dia, baja dia, bila nak letak baja dan sebagainya. Itu semua terhimpun dalam pengalaman spiritual ataupun pengalaman kerohanian guru mursyid, sebab dia pernah ditarbiyah seperti itu oleh guru dia pernah ditarbiyah dan dididik oleh guru dia sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Paham tak para jamaah sekalian? Jangan kita memandang guru itu dari sudut fisikal gitu. Tengok, saya tak suka lah guru macam ini. Tapi tengok pengalaman dia lah. Pengalaman dia pernah ditarbiyah tak dengan sempurna oleh guru dia untuk boleh mentarbiyah kita. Sampailah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat macam itu, menyempurnakan makam mereka. Bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, para sahabat bertebaran di seluruh pelosok dunia untuk mentarbiyah para tabi'in dengan cara yang sama. Dengan cara yang diajarkan oleh baginda, dengan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Generasi para sahabat berlalu, digantikan oleh generasi para tabi'in. Para tabi'in mentarbiyah para tabi'in juga seperti itu. Samalah sampai akhir zaman. Tak pernah pula para tabi'in ataupun para tabi'in memilih-milih sahabat yang akan mentarbiyah mereka. Oh, saya nak sahabat ini je lah. Oh, saya tak nak ini. Sebab dia agak sedikit, mohon maaf dia bukan orang Arab lah. Saya kena orang Arab juga yang mentarbiyah saya. Tak boleh. Sayyidina Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Demikian juga para tabi'in. Imam Ghazali orang Arab. Tapi ramai orang yang
Terkadang tak boleh nak terima. Bila mana kita bincang tentang bab apa dia, bab mursyid ini, bab guru ini, ingatkan yang kita perbincangkan itu adalah fisikal dia, bangsa dia, bahasa dia, sijil dia. Dia dulu belajar kat mana, tak kisah. Tak kisah benda-benda. Yang kita cari adalah nih, pengalaman spiritual dia. Yang kita cari itu, saya bagi satu ilustrasi ya. Bila mana kita tenggelam di lautan, kapal yang kita guna pakai untuk berlayar itu karam misalkan. Lalu kemudian ada seorang pelaut. Tahu istilah pelaut tak? Nelayan. Tahu kan? Nelayan nih sudahlah umur dia tua, lepas tu kulit dia gelap sebab tiap hari di lautan kan. Orang lautan ini mana guna skincare dan lain sebagainya, tak ada. Dan setiap hari dengan air laut, dengan panas dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia melihat apa dia kapal kita ini karam. Lalu kemudian kita tak pandai berenang pula, dah nak mati dah. Pak Cik tua itu terus berenang menolong kita. Ada ke kita tanya, Pak Cik, agama Pak Cik, apa dia? Pak Cik orang mana nih? Orang Indonesia ke, orang Malaysia ke, orang Arab? Pak Cik ada sijil tak? Pernah kursus berenang tak? Pak Cik ini Pak Cik ini tengok tak handsome lah. Oh, saya tak nak. Saya kena ditolong oleh orang yang handsome, orang yang ada sijil. Adakah kita buat macam itu? Kita tak fikir dah benda itu. Yang kita fikir adalah keselamatan kita. Maka keselamatan hati kita itu lebih penting dibandingkan hanya setakat keselamatan jasad. Jadi kita bincang tentang guru mursyid ini bukan tentang fisik dia, bukan tentang susur tubuh badan dia, tapi tentang pengalaman spiritual. Dia kurus ke, pendek ke, tinggi ke, merah ke, hijau ke, tak kisahlah. Yang kita cari adalah pengalaman. Tapi terkadang-kadang kita ini sebagai calon murid, belum lagi murid, baru calon. Kita dah ada selera sendiri. Kita ada target-target sendiri. Saya nak belajar kepada guru itu satu ada ciri-ciri dia. Saya nak belajar kepada gurunya, dia kena handsome. Serban dia kena bertingkat-tingkat, kena jubah berlapis-lapis, kena guna tongkat, tasbih dia beribu-ribu. Senyuman dia tuh macam durian yang memanggil-manggil kita nak makan dia, kena manis. Kalau letak syarat macam tu, insya Allah kambing yang akan mentarbiah dia. Betul, dia tak akan pernah jumpa guru mursyid yang sebut. Sebab pemahaman dia tentang mursyid itu dah tak betul. Nauzubillah min dzalik. Kembali pada perbincangan kita. Perbincangan tentang guru mursyid ini bukan tentang sijil, bukan tentang penampilan dan pakaian, tapi tentang ilmu, akhlak dan juga pengalaman spiritual. Itu yang perlu kita cari. Paham tak? Jangan penampilan aja, tapi ilmu tak ada. Suruh baca kitab tak pandai. Baca Quran pun, ya Allah baca bismillah pun tak betul. Macam mana nak mentarbiah kita? Hukum hakam fiqh tak faham. Tauhid ke laut. Cakap bab makrifat, Masya Allah, macam malaikat yang turun daripada kayangan. Boleh tak kita belajar angkat dia sebagai guru mursyid? Bukan setakat tak boleh, tapi hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Paham tak para jamaah sekalian? Jangan tertipu. Sekarang ini saya selalu aja tengok. Mohon maaf lah, ini bukan mencari-cari musuh. Saya tak suka mencari musuh. Sebab saya rasa musuh saya dah banyak dah. Nafsu saya ini adalah musuh saya yang sebenarnya. Saya selalu aja tengok kat TikTok. Orang bincang pasal ma'rifat, pasal tasawuf, pasal kerohanian. Kita hargai, bukan kita nak hina dia. Tapi masalahnya banyak pemahaman ataupun konsep, kaedah-kaedah ataupun isi daripada yang disampaikan itu yang tidak seimbang.
tidak seimbang dengan hukum hakam syarak, tidak seimbang dengan tauhid, demikian juga kaidah-kaidah tasawuf. Dia sampaikan sesuatu yang sebenar tak dikira sebagai ilmu, sebab ianya adalah perkara yang sebatas maklumat saja yang tidak terikat dengan kaidah-kaidah, tidak terikat dengan hujah, tidak didasari oleh syariat dan tauhid yang kuat, yang kukuh. Tapi susunan ayat itu memang luar biasa lah. Macam pujangga. Susunan ayat dia cantik. Dan itulah yang kita suka. Nafsu kita suka dan minat kepada benda-benda macam itu. Paham tak? Jadi dari apa yang Sayyid Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala sampaikan saat ini, mengajarkan kepada kita dan pada masa yang bersamaan memberi peringatan kepada kita agar kita kena menyempurnakan taubat dengan cara dan jalan yang betul. Cara dan jalan yang betul itu macam mana, Ustaz? Cari guru mursyid dulu yang cukup syarat sebagai guru mursyid. Sebab pada guru mursyid inilah obat, cara, lalu kemudian seluruh apapun yang berhubung kait dengan taubat ini terhimpun. Sebab dia dah melalui semua itu. Pengalaman dia dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mengamalkan. Dia dah sampai kepada kemuncak taubat. Tapi itulah. Terkadang-kadang kita pikir, oh ya udah beribu-ribu kali dah kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak ulang balik, sayanglah taubat kita tak akan pernah sempurna. Ini baru perbincangan tentang taubat nih. Belum lagi kita bincang pasal khauf, zuhud, warok. Itu semua letak tepi dulu, fokus kepada taubat. Sebab taubat itu adalah al-babul awal. Bab pertama. Yang perlu kita sempurnakan bukan setakat kita tunaikan, tapi kita kena pastikan taubat itu sempurna. Bab taubat pun kita tak sempurna. Bukan tentang lafaz dan amalan taubat itu. Masing-masing kita alhamdulillah dah buat dah semua itu sampai menangis-nangis. Betul tak para jemaah sekalian? Dah pernah bertobat sampai menangis-nangis kan? Dah pernah betul? Belum. Benar, Ustaz. Para jemaah Zoom. Dah kan? Nangis-nangis. Ya Allah, ampunkan. Tapi, dah sempurna taubat kita kan? Dah betul cara kita bertobat? Tak lagi. Kita perasaan. Kita syok sendiri dengan taubat. Dan itu adalah perangkap syaitan dan nafsu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyid. Dalam suratul Kahfi kan. Sesiapa orang yang sesat, maka satu di antara tanda kesesatan dia tidak menjumpai, tidak memiliki guru mursyid. Yang dimaksud sesat di sini bukan keluar daripada Islam, tapi sesat dari sudut kerohanian, ketidaksempurnaan kerohanian. Paham tak para jamaah? Kalau sekiranya makom taubat kita telah sempurna, ya Allah, sekecil apapun amal ibadah yang kita buat, dia akan terus mengangkat kerohanian kita. Akan menambah baik iman kita, takwa kita kepada Allah, akhlak kita, makrifat kita kepada Allah. Tapi bila mana taubat itu tak sempurna, seumpama seseorang, atau saya bagi satu contoh, seumpama kalhimari, seumpama himar, pusing-pusing di tempat pembuatan apa di sini mentega, sama tak mentega, margarine yang terbuat daripada susu itu. Pusing-pusing kat situ. Hemar tu rasa dia ada pergi ke tempat jauh, padahal dia pusing-pusing kat situ. Apa dia berjalan setempat ke sini, bertempat apa? Hah? Apa dia? Setempat, berjalan setempat, betul ke para jamaah? Berjalan setempat aja. Kita rasa dah sampai dah, padahal belum lagi kita bermula. Berjalan setempat aja. Paham tak para jemaah sekalian? Paham. Bab taubat ini habis-habis kan? Oh, dah habis. Jadi bukan bermakna setelah habis bab taubat ini maknanya taubat kita telah sempurna. Taklah. Nah,
Baki 2 muka surat je lagi. Dua helai je lagi. Ini baru teori aja nih, teori. Ilmu kita punya teori. Nak sampai kepada taubat yang sebenar itu, carilah guru mursyid. Habis Ustaz, orang yang tak ada guru mursyid, tak sempurna taubat dia gak? Memang tak akan pernah sempurna. Dia tetap bertaubat, tapi tak akan pernah sempurna taubat dia. Dia perasan je, yang taubat dia telah sempurna. Allah. Naam. Ada pun erti keempat iaitu menunggu maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengubatannya ialah apa yang telah dahulu diterangkan, iaitu seperti orang yang membelanjakan semua hartanya dan meninggalkan dirinya serta keluarganya dalam kemiskinan, yang menunggu dari kurnia Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ia akan diberi rezeki memperoleh gudang dalam bumi yang runtuh. Maka kemungkinan minta maaf dari dosa seperti kemungkinan ini adalah seperti orang yang menduga akan terjadi perompakan dari orang-orang zalim dalam negerinya. Dan ia meninggalkan semua simpanan hartanya dalam almari rumahnya, padahal ia sanggup menanamkannya dan menyembunyikannya, tetapi tidak diperbuatnya. Dan ia mengatakan, aku menunggu daripada kurnia Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan mengeraskan kelalaian atau siksaan atau orang zalim perompak itu, sehingga ia tidak mempunyai peluang ke rumahku. Atau apabila ia telah sampai ke rumahku, nescaya ia mati di pintu rumah. Naam. Ini adalah satu di antara kecelaruan dalam berpikir berkenaan dengan taubat. Terkadang bila mana kita nak bertaubat nih, kita dah dengar tentang nasihat apa dia ilmu tentang taubat. Lalu kemudian keutamaan apa dia bersedekah dan lain sebagainya. Dan kita nak agar dosa-dosa kita di masa lampau berkenaan dengan harta benda ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di luar daripada apa dia kendali ataupun kontrol ilmu. Kita cakap apa? Oh, sumber dosa saya adalah seluruh harta saya. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tak apalah. Sebab saya nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya nak bagi seluruh harta benda saya kepada siapapun yang nak, saya akan bagi. Biar saya dan keluarga saya tanpa harta. Sebab harta inilah yang menyebabkan saya senantiasa lalai dan tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kejahilan, cara yang tak betul. Seumpama orang tadi, beliau bagi ilustrasikan. Seumpama seseorang yang dah tahu ada sekumpulan perompak simpan gila, pencuri yang nak masuk ke rumah dia dalam beberapa masa aja lagi, lalu kemudian dia berlari daripada rumahnya. Dan dia meninggalkan seluruh harta benda dia kat rumah itu, dan dia biarkan perompak nanti ambil. Padahal masih ada masa lagi. Ya kan? Boleh je dia sembunyikan dulu harta itu. Lalu kemudian dia pergi dan menghindar. Maksudnya apa? Apa yang beliau sampaikan ini mengajarkan kepada kita tentang perlunya ilmu. Perlunya ilmu. Terkadang-kadang bila mana seseorang yang nak bertobat ini, dorongan di dalam jiwa dia untuk bertobat menggebu-gebu, membuak-buak lah istilah kita. Terkadang-kadang akal dia hilang. Dia cakap harta benda ini yang menyebabkan saya lalai. Betul, harta benda itu yang menyebabkan Anda lalai. Tapi tidak sepatutnya Anda bagi seluruh kepada orang, lalu kemudian tidak meninggalkan sedikit pun untuk diri Anda dan keluarga Anda. Manakala Anda perlu makan, Anda ada kewajiban ke atas anak dan istri. Kalau Anda bagi seluruh harta benda Anda, lalu kemudian Anda dalam keadaan fakir, keluarga Anda tak ada makanan, tak ada tempat tinggal, habis nanti nak duduk mana? Nak duduk apa dia di bawah jembatan? Nanti akan menimbulkan penyesalan. Aduh, kenapa pula saya bagi seluruh harta saya hari ini? Kan kalau saya simpan separuh, boleh saya beli rumah, boleh saya sewa rumah, boleh saya. Bila mana kita dah menyesal, maka batallah seluruh amalan kita. Dan itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada tipuan nafsu disebabkan karena kejahilan dan kebodohan kita. Sebab itulah jangan pernah redha jadi orang jahil. Paham tak? Naam. Ada soalan ke? Puan Syarifah?
Ustaz, bagaimana kita sudah qada solat dengan pengiraan anggaran solat yang kita tinggalkan, tapi kita masih rasa belum cukup qada tersebut? Tak apa dia tak cukup itu dari sudut jumlah ke ataupun kesempurnaan dia? Kena tanya dulu. Kalau dari sudut jumlah kita yakin tak cukup lagi, maka wajib kita sempurnakan sampai kita yakin dah sesuai dengan apa yang sepatutnya. Tapi kalau dari sudut kesempurnaan, kita tidak akan pernah mampu untuk menyempurnakan. Tak perlu pun kita nak sempurnakan, kena betul-betul khusyuk dan lain sebagainya. Tunaikan je untuk mengqadha dari sudut jumlah dia, janji kita sempurnakan rukun dan syarat dia. Adapun nak sempurna dari sudut khusyuk, dari sudut adab dan lain sebagainya, memang sampai hari kiamat kita tak akan pernah mampu untuk melakukan. Paham tak? Yang dimaksud di sini dari sudut apa? Jumlah dia ke apa? Dia kalau cakap sini dengan pengiraan anggaran solat yang kita tinggalkan. Dia kata anggaran jumlah kan. Okey. Jadi terkadang-kadang kita lupa kan berapa tahun, bertahun-tahun ya, solat saya tinggalkan ini. Kita ingat rasa-rasanya masih muda dulu, memang saya tinggalkan sholat agak-agak 5 tahun dah. Qadha lah 5 tahun. Tapi bila mana kita dah buat dah 5 tahun, ya, dengan dengan perkiraan yang matang sebelum itu. Sebelum itu kan kita dah kira dah kan. Hari itu umur saya sekian. Saya kerja kat sini ni memang tak solat langsung. Solat tu solat Idul Fitri je, Idul Adha, sebab raya kan. Selain daripada itu memang saya ke laut. Lalu kemudian saya memperoleh hidayah daripada Allah dan taufik untuk bertaubat itu maknanya agak-agak 5 tahun lah. Bila mana kita ada gambaran ataupun ada hujah walaupun dari sudut ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu maknanya sangkaan yang kuat, walaupun memang tak pernah pula kita tulis daripada mula lagi kita tak solat di masa lampau kan. Tapi perkiraan kita aja, jangkaan kita aja. Bila mana kita dah buat lalu kemudian ada keraguan dalam diri kita yang kita ini belum menyempurnakan apa yang sepatutnya, maka itu adalah salah satu di antara bisikan syaitan dan nafsu agar kita berputus asa. Paham tak? Dia nak buat kita putus asa. Nanti bila mana kita tambah setahun, nanti syaitan dan nafsu akan datang balik. Tak cukup lagi itu. Padahal dulu kita dah kira dan betul-betul. Dan itu adalah tipuan syaitan dan nafsu yang membisikkan keraguan di dalam diri kita agar kita berputus asa dan juga kita mengeluh. Kita mengeluh, berputus asa dan berkeluh kesah lah istilah kita. Paham tak para jamaah sekalian? Kita dah buat 5 tahun, dah cukup dah. Adapun keraguan yang datang selepas itu, rasa tak sempurna, letak tepi semua. Itu dah bukan bagian daripada kewajiban kita. Itu adalah tipuan dan juga perangkap syaitan dan nafsu. Paham tak? Paham, Ustaz. Okey. Yang bagi soalan paham tak? Okey, pahamlah. Alhamdulillah. Ada soalan yang lain? Wahabi kata solat tak perlu qada sebab bila dah taubat semua dosa dah terhapus. Itulah orang yang malas nak cakap, malas nak layan. Salah satu di antara syarat kesempurnaan taubat itu, kita kena menyusuli perbuatan dosa yang kita buat dengan perbuatan baik yang serupa. Di antaranya adalah mengqadha solat. Dulu meninggalkan solat. Nak sempurnakan taubat, meninggalkan solat, dosa meninggalkan solat tu, apalagi solat fardu, qadha lah. Itulah di antara pandangan yang gharib di kalangan puak-puak Wahaboy. Tak ada ilmu. Kita pula ahli sunnah wal jamaah, seluruh mazhab telah bersepakat wajib mengqadha solat. Dia orang pula datang cakap tak wajib pun. Menurut dia orang tak wajib, biarlah dia orang buat. Kita ikut ulama kita. Kenapa pula kita nak meraihkan pandangan yang dia orang yang mana menyalahi kesepakatan ijma para ulama.
Paham tak? Tak cukup setakat bertaubat. Siapa yang cakap? Ada ke ulama kita ahli sunnah wal jamaah? Para ulama kita ada bersepakat. Kena kodok sholat-sholat yang kita tinggal. Walaupun kita tak mampu mengkodoknya secara sempurna. Saya selalu sampaikan kepada para jamaah kan. Bagi para jamaah yang ada hutang sholat itu buat aja walaupun tak sempurna. Tapi Ustaz tak larat nak berdiri lah Ustaz. Duduklah. Takkanlah duduk tak larat pula kalau pergi jalan Masya Allah. Ini kita belajar. Pergi jalan Masya Allah. Qadha sholat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu nak masuk syurga bigori hisab. Boleh tak Emily? Paham ke para jamaah? Ustaz tak larang Ustaz. Memang semput Ustaz. Oke duduk je lah. Apa masalahnya? Oke Ustaz saya akan duduk. Tapi Ustaz banyak sangat lah Ustaz. 15 tahun Ustaz saya tinggal sholat. Rasa-rasanya tak cukup masa Ustaz. Ustaz umur saya dah 60 tahun dah Ustaz. Sholat fardu yang nih hari-hari pun saya tak sanggup. Oke. Boleh tak Ustaz? Saya tinggal je. Saya tak perlu qadha Ustaz. Sebab Wahabi cakap macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Kena qadha juga. Habis. Macam mana Ustaz? Solatlah, qadha dalam keadaan duduk. Lalu kemudian kerjakan, laksanakan yang rukun-rukun sahaja. Paham tak? Yang rukun-rukun sahaja. Apa rukun itu? Baca Fatihah, takbir, sujud, ruku. Tak perlu baca surah selepas sholat apa dia? Selepas apa nama? Selepas bacaan Fatihah. Tak perlu baca tambah apa dia doa-doa tambahan apa dia sebelum salam ketika mana kita sujud, tak perlu. Habis Ustaz, macam mana dengan bacaan tasbih dan lain sebagainya? Baca sekali je. Tak baca pun sah je, janji ada tumakninah. Sebab yang kita nak tunaikan ni adalah qadha kan? Sempurnakan je qadha dulu. Adapun kualiti dan kesempurnaan dia memang tak akan pernah sempurna. Apatah lagi 15 tahun kita nak qadha. Oh, itu bukan perkara yang mudah. Sebab itulah kerjakan dan laksanakanlah yang fardu-fardu saja. Rukun-rukun yang fardu. Rukun-rukun dia. Paham tak? Ya, baca Fatihah, baca laju je tak ada masalah. Janji makharijul huruf dia betul. Jangan pura alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sampai hari kiamat baki sehari je takkan habis 15 tahun qadha solat. Tapi terkadang-kadang kita macam tu. Ustaz, saya ni kalau buat kerja kena perfect Ustaz. Saya kena buat sungguh-sungguh. Okeylah, buat aja, buat. Itulah orang yang degil. Paham tak? Ulama dah cakap buat macam ni, kalau awak tak boleh buat macam ni, buat macam ni. Tapi nak buat juga apa yang dia tak mampu. Padahal hutang dia banyak. Inilah tipikal orang-orang degil yang memang malah nak cakap. Paham tak para jemaah sekalian? Ikut cakap ulama, jangan ikut cakap nafsu kita. Macam marah je Ustaz. Biar je orang orang cakap saya marah. Saya tak marah pun. Ustaz, bagaimana pula orang seseorang tu dia buat je qada salat tanpa membuat pengiraan anggaran solat yang ditinggalkan. Dia buat je macam mana Ustaz? Oh, tak boleh, tak boleh. Itulah maksud yang saya maksud, di antara maksud daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Nanti dia akan sampai kepada marhatus syak. Dia akan ragu. Macam mana solat yang saya buat itu cukup ke belum? Salah sendirilah. Kenapa tak kira? Kalau kita dah kira, lalu kemudian kita dah anggarkan, kita ada agak-agak, lalu kemudian kita catat. Kalau sekiranya tak tepat, tak sesuai dengan realiti, Allah maafkan. Sebab apa? Kita tak mampu untuk memastikan ketepatan. Tapi kalau kita tak buat kiraan langsung, kesalahan kita lah. Sebab itulah tanya para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memandai-mandai. Paham tak? Semakin marah je Ustaz. Paham ke? Paham. Itulah maksud daripada beramal dengan ilmu, bukan dengan nafsu dan kejahilan. Okey, kalau kita niat qadha solat dari sekarang hingga hujung nyawa, boleh ke Ustaz sebab terlalu banyak tinggal? Boleh je. Tapi jangan setakat niat aja. Buat tiap hari.
Tapi sebelum kita buat itu kira dulu, buat perkiraan dulu, jangkaan perkiraan, jangkaan je kat sini, dijangka aja kan, agak-agak lah istilah kita, kita agak, jangan main buat aja, tak boleh. Dia kena ada ilmu, ada perkiraan, ada kiraan. Ada soalan daripada saudara kita, halakan nasu kulluhum illa ulama wa halakal ulama kulluhum illa amilin. Ya, ila akhir maqalah. Nah, ini dalam kitab apa dia? Ihya Ulumuddin. Hari itu kita dah baca dalam kitab baca dalam kitab Bidayatul Hidayah. Penghujung-penghujung daripada ini orang Indonesia. Antum bisa baca, bisa lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Sayyidil Imam Al-Ghazali pada bab-bab terakhir. Ungkapan ini ada beliau sebutkan. Saudara Mami. Itu orang Lombok tuh. Kalau udah ada perkataan Mami itu maknanya sahabat-sahabat kita daripada Lombok. Macam tahu je Ustaz. Saya duduk kat Lombok lama, belajar kat sana. Hampir menikah dan orang Lombok, tapi tak jadi. Alhamdulillah. Kenapa pelajar gelap? Iyalah, sebab bukan jodoh kan. Paham ke para jamaah sekalian? Oke. Ada soalan yang lain ke Puan Syarifah? Nampak banyak aja. Okey, Ustaz, maaf nak tanya, kalau kalau kadang solat boleh ke kita baca Quran, meletakkan Quran standby dekat depan tanpa pergerakan, hanya melihat Quran saja? Qada solat. Saya cadangkan baca suratul Fatihah. Tak perlu sambung dengan ayat yang lain, tak perlu. Apatah lagi solat yang nak diqadha itu banyak. Kecuali kalau setakat sehari 2 hari, okey lah, letak nak qadha dengan 1 juzuk pun tak ada masalah. Paham tak? Tapi macam tadi, 15 tahun ataupun 5 tahun, ya Allah, baca Fatihah aja lah. Sebab yang rukun itu suratul Fatihah. Boleh tak? Nak meraih kesempurnaan taubat, sempurnakan dan bayar hutang-hutang ibadah wajib yang pernah kita tinggal. Qadha semua. Payah lah Ustaz, payah tak payah, kena buat juga. Tapi Ustaz, nanti kalau saya mati, lalu kemudian saya tak buat lagi semua Ustaz, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana dalam diri kita ada keinginan yang kuat yang disertai dan kesungguhan untuk mengqadha. Ustaz, solat qadha boleh duduk ke walaupun solat itu wajib? Kalau sekiranya kita tak larat nak berdiri, duduk je. Duduk je, tak ada masalah. Sebab memang kita tak larat, nak buat apa? Tak kala kita nak paksa pula. Kalau kita nak paksa, kita paksa juga, nanti risau pula takkan habis. Sebab kita tak larat, nanti kita akan putus asa, kita akan rasa tak mampu dan lain sebagainya. Buat je walaupun dalam keadaan duduk. Boleh tak? Tak larat tu maksudnya macam mana Ustaz? Apa dia? Tak larat tu maksudnya macam mana? Tak larat Definisi maknanya dia berdiri je, nanti dia akan sakit. Dia akan berdiri sekejap dah sakit dah pinggang dia, rukuk pula semakin sakit. Maknanya tak larat lah itu. Tapi kalau dia rasa lengu-lengu sikit, ya kan, tapi boleh je gerak, jangankan gerak, pergi jalan sampai ke ujung dunia pun boleh lagi, maknanya dia larat lah itu. Paham tak? Ya, paham. Jangan mengada-ngada lah. Kita rasa kalau kita pergi jalan misalnya, kita masih mampu lagi, maknanya sholat takkan kita tak mampu. Kalau penat sangat, apa dia? letih sangat, tapi nak juga qadha. Kalau letih sangat dan kita rasa kita boleh mengembalikan kekuatan kita dalam beberapa masa. Boleh kita tidur dulu, boleh kita minum teh ais limau dulu, ya kan? Bersantai dulu, lepas itu barulah kita bangkit. Boleh kan? Boleh. Fidyah puasa kalau tak mampu bayar macam mana Ustaz? Kalau tak mampu bayar, memang tak mampu. Kalau memang tak mampu maknanya dimaafkan. Sebab memang tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau tak mampu, dimaafkan oleh Allah.
Tapi kena usaha. Nanti kalau misal tahun ini tak mampu, hari ini tak mampu, suatu masa nanti Allah bagi rezeki, tunaikan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a. Sekian. Dan para jamaah Zoom sekalian, alhamdulillah saya ucapkan beribu-ribu jutaan terima kasih kepada para jamaah yang telah terhimpun dalam grup wakaf kitab bulanan yang diaturkan oleh Puan Maryam. Alhamdulillah target kita untuk bulan ini telah sempurna. 220 kitab untuk kita hantar, kita berikan kepada pelajar-pelajar pondok pesantren Hikmatus Syarif yang ada kat Lombok, dan insya Allah saya akan bawa kitab ini ke Jakarta dan akan saya hantar daripada Jakarta ke Lombok. Semoga wakaf para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan diberkati, dan juga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati dan jiwa para jamaah sekalian. Allahumma amin bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tetap buka peluang untuk berwakaf setiap bulan. Nanti bagi para jamaah yang berminat nanti boleh masuk grup wakaf kitab bulanan khas. Jadi kita tak akan war-warkan di dalam grup pengajian kita agar tidak terlalu istilah kita terlalu semak, terlalu banyak. Nah, nanti pengumuman itu akan kita sampaikan di grup wakaf kitab khas. Adapun di grup pengajian itu mungkin sekali-sekala lah, seminggu sekali kita hanya setakat nak maklumkan program kita, lalu kemudian para jamaah yang berminat itu boleh terus masuk ke grup wakaf secara khas. Target kita seterusnya adalah beberapa pondok pesantren dan juga pondok-pondok yang ada di beberapa negeri di Malaysia ini, di antaranya adalah Kelantan. Nah, insya Allah nanti kita akan susun semula insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk Kelantan masih ada yang kosong lagi kan? Ustaz tolong ingatkan tentang daurah Ustaz. Daurah pada 21, 22. Daurah 22 dan 23 masih terbuka lagi untuk para jamaah sekalian. Dan rasanya hari ini adalah hari terakhir penghantaran kitab. Sebab bermula daripada 22 hari bulan.